Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عاله من سامع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita terus panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita banyak nikmat. Dan nikmat-nikmat yang sekarang ini Allah telah berikan kepada kita yang masih lagi hidup di dunia ini adalah kita diberi kesempatan sekali lagi untuk kita berada di hari-hari yang mulia dalam hidup kita di dunia, iaitu 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah merupakan bulan Al-Haram. Ada 4 bulan Al-Haram: Rajab, kemudian Zulqaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Masa-masa ini adalah merupakan hari-hari yang penting, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala suka. Maka hendaklah kita perbanyakkan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita cuba kita elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Elakkan, kalau saya boleh lebih sebut secara sebagai contoh, elakkan daripada memberi komen-komen yang tak bagus, komen-komen yang maki-makian. Kalau di media sosial, komen-komen lucah ataupun yang ada unsur-unsur itu kita elakkan. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW pun ada beritahu tentang bahayanya lidah, dan juga banyaklah perkara-perkara yang tidak elok hendaklah kita terus kita elakkan. Kerana kita berada di hari-hari yang mulia, maka hendaklah kita pada hari-hari ini kita banyakkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, antara mafhumnya yang boleh saya simpulkan, kita banyakkan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, mentasbih kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah banyak kali di hari-hari 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah ini. Kemudian banyakkan sedekah. Kita ada masa lagi untuk esok berpuasa hari Khamis, silakan puasa Khamis bulan Zulhijjah lagi. Kemudian nanti pada hari Isnin hadapan nanti kita usahakanlah untuk puasa hari Arafah, masya-Allah. Dan juga bagi mereka yang belum buat order kurban, sila buat order kurban. Ada masa lagi. Sebab apa? Kurban kan, kalau kita tak mampu, kalaulah kita tak mampu untuk membeli kambing kurban ataupun kurban di Singapura, tempat lain ada murah yang kita mampu, walaupun serendah $60. Kena cari. Ada. Saya perasan ada yang syarikat buat ada maksudnya tempahan adakan kurban serendah $60. $60 tuan-tuan. Kita mampu beli durian yang mahal. Takkan kurban tu hari akhirat kita, untuk manfaat kita di akhirat, takkan tak mampu kan. Tapi dia tak wajib, kurban ni tak wajib, tapi sunat muakkad. Sunat muakkad maksudnya sunat yang dituntut. Kita boleh buat kurban time musim haji lah ni. Itu time musim haji, iaitu pada hari 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Permasar. Itu je. Hari lain tak boleh buat kurban, cuba sembelihan biasa saja. Jadi memoga dengan kita buat amalan-amalan yang baik ini, Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan ibadah kita dan juga menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Alhamdulillah, kita sebelum ini sesi amalan kepentingan amalan solat, saya telah kongsikan sebelum ini, kita telah selesai sebenarnya daripada bahagian pertama sesi amalan solat, kuliah amalan solat lah. Yang mana saya telah kongsikan berkenaan dengan apa? Kepentingan solat dan juga kelebihan dia. Saya memang tak baca semua daripada hadis-hadis daripada karangan Syekh Maulana Muhammad Zakaria sebagai peringatan bersama sahaja. Sebagai kita berkongsi, sama-sama beringat daripada saranan daripada Nabi SAW untuk kita menjaga solat. Jadi kita telah selesai daripada bahagian pertama, iaitu kepentingan dan juga kelebihan solat. Dan hari ini kita telah masuk bab yang kedua. Tajuk yang kedua, bahagian yang kedua, dia berkenaan dengan peringatan daripada Nabi SAW tentang orang yang meninggalkan solat. Sebelum itu, metod ataupun pendidikan dipanggil targhib wa tarhib. Pendidikan targhib wa tarhib ini adalah targhib, memberi peringatan yang baik, bukan memberi galakan tentang satu yang baik. Tarhib pula memberi peringatan tentang satu perkara. Dalam kehidupan kita seharian, dalam kehidupan kita di dunia, adalah merupakan fitrah. Ada, kalau kita buat benda yang baik, kita dapat ganjaran. Kalau kita tidak buat tidak dapat apa-apa. Contoh lain, kalau kita bekerja, ada hasil dia. Kalau kita tak bekerja, tak buat apa-apa, tidak akan dapat apa-apa lah, kita tidak beroleh apa-apa. Kalau kita sebagai contoh belajar, natijah je kita dapat periksaan cemerlang insya-Allah. Tapi kalau kita tidak belajar, kita tak ke mana. Kalau kita, dan begitulah cara contoh-contohnya. Dan ini adalah merupakan fitrah dalam kehidupan manusia. Maka atas dasar itu, adanya metod atau cara targhib dan tarhib, memberi galakan dan juga memberi peringatan dalam pengajaran dan pendidikan Nabi SAW kepada umat. Dan ianya bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana peringatan itu amat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Cara ataupun teknik memberi peringatan ataupun memberi galakan merupakan salah satu metod, cara yang sering digunakan oleh Nabi SAW ketika baginda menyampaikan ataupun mengajar Islam kepada umat. Baginda menggalakkan umat melakukan satu perkara yang baik dengan bagaimana? Dengan baginda menyebut tentang ganjarannya, kelebihannya dan mengingatkan tentang manfaatnya. Bila mana baginda nak menggalakkan umat melakukan satu perkara. Dan demikian juga apabila baginda ingin mengingatkan umat tentang perkara yang tidak baik, baginda akan menyebut balasannya dan memperingatkan juga akan keburukannya dan kesan di dunia dan akhirat ataupun salah satunya. Dan inilah cara dakwah hikmahnya, dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak bicara tentang kelebihan saja, kan? Kelebihan saja. Sebab apa? Ulama mengatakan kalau kelebihan saja, maka orang akan jadi malas, kan? Boleh jadi malas. Sebab apa? Dia akan fikir, saya dah melakukan banyak perkara ni. Okeylah, solat dah, saya dah banyak kali dah solat, so saya rasa cukup kot, kau nak buat bekalan dekat kubur nanti. Ataupun baginda pun juga baginda tidak bicara dalam pengajaran baginda tentang ancaman atau peringatan saja. Sebab apa? Dengan demikian manusia akan lari, kan? Manusia akan lari daripada dakwah baginda SAW. Dan perkara ini juga disebutkan dalam Al-Quran bahawasanya, wahai Muhammad, jika kamu bersikap keras dan kasar hati, pasti mereka akan lari, menjauhkan diri daripada kamu, kan? Maksudnya kalau
tentang ancaman sahaja kan. Jadi mereka, umat rasa macam, ya aku ni, kalau ginilah, maksudnya dah kena gini, dia punya akibat dia, aku tak terlepas. Maksudnya, jadi manusia mungkin, umat mungkin rasa macam susah lah, jadi takut. Baik jangan buat apa, pasal kalau buat pun kena juga, baik tak buat. Lebih kurang gitulah. Maka inilah keseimbangan dakwah Nabi SAW. Keseimbangan maksudnya Nabi ada memberi galakan dan juga memberi peringatan. Sebelum ini telah bicara tentang tentang kelebihan, galakan, tentang melaksanakan solat. Bahagian kedua adalah berkenaan amaran dan celaan ke atas mereka yang meninggalkan solat. Kata Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala, siksaan yang amat berat terhadap orang yang meninggalkan solat telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Dalam Al-Quran mungkin kita tak jumpa pun tentang siksaan secara detail orang yang meninggalkan solat. Tapi dalam Al-Quran disebutkan yang jelas. Di sini ditulis beberapa hadis sebagai contoh, kerana kalau kita nak lihat banyak lagi hadis-hadis, buku-buku, kitab-kitab tentang berkenaan dengan perkara tersebut. Cuma Syekh Maulana Zakaria tulis beberapa hadis sahaja sebagai contoh. Tapi bagi orang yang waras, satu sabdaan Nabi SAW sahaja dah memadai untuk dia. Satu, Nabi dah mengingatkan satu sahaja dah memadai. Namun disebabkan kasih yang amat mendalam Nabi SAW kepada umat, kepada kita semua, Nabi berulang-ulang lagi dengan menggunakan pelbagai cara untuk cuba menarik perhatian umat terhadap azab-azab, siksaan-siksaan yang akan menimpa seorang yang meninggalkan solat, supaya mereka tidak lagi meninggalkan solat. Dan Nabi sampaikan lagi kepada kita, dan kita seharusnya kita mengambil peringatan lah, mengambil pengajaran lah daripada sabdaan Nabi SAW ataupun peringatan Nabi SAW. Dan Nabi buat itu adalah kerana sayang kepada umatnya. Jadi seperti biasa kita akan baca hadis disusuli dengan penerangan, disusuli dengan penerangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ar-rajuli wa baina al-kufri tarku shalah. Wa qala rawahu Ahmad wa Muslim wa qala baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarku shalah. Wa fi riwayatin an Buraidah marfu'an al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meninggalkan solat menghubungkan seseorang dengan kekufuran. Dalam riwayat yang lain, meninggalkan solat menghubungkan seseorang dengan syirik dan kufur. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Daripada hadis yang saya bacakan tadi, yang ringkas, begitu keras sekali, betapa kerasnya amaran Nabi SAW dengan menjatuhkan kekufuran kepada orang yang meninggalkan solat. Imannya rosak. Tapi ulama mengatakan bahawasanya, menurut pendapat ulama berdasarkan berbagai hadis yang serupa dengannya, hukum kufur dalam hadis ini dia jatuhkan ke atas orang yang mengingkari kewajipan solat. Ini juga merupakan pegangan ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahawasanya seorang yang muslim, selagi dia beriman dengan perintah Allah, yakin dengan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib, maka dia tetap muslim walaupun dia tidak melaksanakannya. Tapi iman seorang itu boleh kufur bila mana dia mengingkari, dia mengingkari tentang perintah tersebut. Contohnya
solat 5 waktu itu wajib, solat 5 waktu itu wajib. Dia kata, tak wajib sebenarnya. Maka itu rosak iman dia. Jadi, walaupun begitu, amaran-amaran Rasulullah SAW amat berat bagi mereka yang memuliakan baginda. Sebagai umat Nabi baginda SAW, amaran ini sangat berat. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ramai di kalangan para sahabat berpendapat mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa keuzuran, maka rosak iman dia. Mereka yang meninggalkan solat tanpa sebab, tanpa keuzuran, maka rosak iman dia. Dia telah boleh jatuh pada kekufuran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita ni sebagai umat Islam, kita wajib solat. Sampai bila kita kena solat? Sampai kita meninggal dunia. Selagi kita boleh berfikir, selagi itulah kita kena solat. Sekali kita boleh fikir dengan waras. Maknanya, kalau saya sakit kena solat. Yes, kalau kita sakit kena solat. Orang yang waras, selagi dia waras, otak dia maksudnya boleh fikir dengan membaik, dia wajib solat walaupun dia sakit. Kecuali muslimah lah, para jemaah muslimah yang ada waktu-waktunya tidak boleh solat, itu memang tak boleh solat dari sudut syar'i. Selain daripada itu, kalau sakit kena solat, sakit kena solat. Selagi kalau lain seorang itu sakit sampai dia koma, maksud bila dia koma, dia tak boleh bangun, macam mana nak solat? Jadi dia memang itu di sana ada keuzuran untuk dia. Tapi kalau seorang itu sakit, maaf katalah kalau dia sakit, dia lepas kemalangan, semoga Allah pelihara kita, dan dia tak sedar, cuma tangan mungkin berbalut, mesti kena solat. Yang mana tak boleh kena air, kita boleh tayamum. Sebab itu kita lihat kat Singapura pun, di sana banyak asatiza ataupun masjid-masjid ataupun institusi yang menawarkan kursus solat bagi orang yang sakit. Kena belajar tersebut. Kita tak boleh kata nanti di akhir nanti, ya Allah saya tak tahu, kena solat juga ke? Saya ingat kalau kita sakit saja dah uzur dah. Tak. Selagi kita boleh fikir, ini saya sebutkan, selagi kita boleh berfikir dengan baik, dengan waras, kita wajib solat tanpa kecuali ada uzur syar'i. Maaf saya kata, kalau seorang itu tekanan, seorang itu dalam tekanan, dia stres, dan juga dia ada mental illness lah sebagai contoh, jadi masalah, wajib tak dia solat? Wajib solat kalau dia boleh fikir dengan waras. Sebab apa? Orang katakan kadang orang begini, dia masih boleh fikir, kadang ada kekacauan. Dan aku lihat dia kena, seorang itu wajib untuk solat. Jadi bila seorang itu melaksanakan solat, maka dia terlepas daripada ancaman peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi kalau kita masalahnya ada diberi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masalahnya bila kita kena uji, kemudian kita tak solat, ataupun kita macam terpaksa, jadi hendaklah kita hati-hati, kerana syaitan akan mengambil peluang untuk terus sesatkan kita. Jadi hati-hatilah dengan perangkap syaitan tersebut. Itu hadis pertama berkaitan dengan perkara ini. Seterusnya saya akan teruskan dengan bacaan hadis seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an qala awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la tusyriku billahi syai'a wa in qutta'tum aw harriktum aw sulibtum wa la tatrukus salah muta'ammidin faman tarakaha faqad kharaja minal millah wa la taqrabul khamra fa innaha ra'sul khataya. An Abi Darda radhiyallahu an
قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو وحركت ولا تترك الصلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر رواه ابن ماجه. Yang maksudnya ialah daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan saya. Wasiat ataupun nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ubadah bin As-Samit, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar ataupun disalib. Jangan sekali mensyirikkan Allah. Yang kedua, jangan meninggalkan solat dengan sengaja. Kerana siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja akan terkeluar daripada agama. Dan yang ketiga, jangan melakukan maksiat, kerana perbuatan maksiat itu akan menyebabkan kemurkaan Allah. Dan jangan kamu minum arak, kerana perbuatan ini adalah ibu segala maksiat. Perkara yang sama terdapat dalam riwayat Imam Ibnu Majah oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, katanya kekasih saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada saya bahawa jangan sesekali menyentuhkan Allah dengan sesuatu pun, walaupun kamu akan dibakar ataupun dibunuh atau disalib. Jangan meninggalkan solat dengan sengaja, kerana siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka Allah tidak bertanggungjawab terhadapnya. Dan jangan minum arak, kerana perbuatan ini adalah kunci segala kejahatan. Jadi kalau kita lihat antara nasihat-nasihat Rasulullah SAW, apabila para sahabat minta nasihat, antara nasihat Nabi SAW yang kita baca dua hadis dan juga banyak hadis yang serupa dengannya. Pertama, hubungan kita dengan Allah. Jangan mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa cara sekalipun. Jangan sekali menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan tinggalkan solat. Jangan tinggalkan solat. Jadi siapa yang tinggalkan solat, maka dia boleh rosak ia punya agama dalam diri dia, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan melepas diri daripada dia. Jadi seorang itu meninggalkan solat, rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh daripada dia, jadi bahaya. Hidup dia pun lama-kelamaan, bila dia dah meninggalkan satu perkara yang wajib, bila seorang itu sekali meninggalkan, dia rasa bersalah. Dua kali meninggalkan, rasa bersalah juga. Dah biasa, dia jadi hilang dia punya rasa bersalah tu. Sebab dah biasa. Dia biasa tu, itu yang bahaya tu. Sebab itu para ulama mengatakan antara tanda-tanda hati mati ialah bila kita terlepas daripada melakukan kewajipan, kita tak, maksudnya ada kewajipan itu kita lepas diri, kita tak buat dan kita tak rasa apa-apa. Itu hati kita, tanda hati kita dalam kronik. Jadi hendaklah kita selamatkan dia, iaitu sekarang juga kita maksudnya bertekad untuk pertama sekali jaga perintah Allah Subhanahu wa taala yang ini, itu solat. Ini antara beberapa nasihat Nabi SAW, tentang peringatan Nabi SAW tentang solat, hendaklah kita pelihara bersungguh-sungguh. InsyaAllah kalau kita menjaga solat dengan sebenar-benarnya, InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala memoga beri taufik kepada kita, beri semangat kepada kita, beri kekuatan kepada kita untuk menjaga atau melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Seterusnya saya baca hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawfal ibn Muawiyah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, man fatathu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Rawahu Ibn Hibban fi sahih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Nawfal bin Muawiyah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terlepas satu solat adalah seumpama seseorang yang telah kehilangan keluarga dan harta bendanya. Orang yang tinggalkan solat ni seolah-olah dia telah kehilangan keluarganya dan hartanya. Kata Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahalawi, biasanya solat tu terluput
kerana seorang itu sibuk melayani kaum keluarga atau sibuk mengejar kekayaan. Baginda SAW menyatakan bahawa seorang yang meninggalkan solat adalah seumpama seorang yang kehilangan seluruh kaum keluarganya, harta bendanya, dan natijahnya tinggallah dia selai sepinggang. Yang ini maksudnya apa? Sebanyak mana kerugian yang ditanggung oleh orang tersebut akibat kehilangan segala-galanya, begitulah juga kerugian yang akan dialaminya jika dia meninggalkan solat. Alhamdulillah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada perkara ini. Oleh demikian, seorang itu sepatutnya berduka cita jika terluput satu solat, seumpama seorang yang berduka cita akibat kehilangan seluruh kaum keluarga dan harta benda. Jika seorang itu terlepas satu solat tapi dia tak rasa apa-apa, itulah peringatannya. Dia punya kondisi imannya amat bahaya. Sekiranya, kata Syekh Maulana Zakaria, kalau ada orang beritahu kepada kita bahawa kalau awak turun blok sekarang, kalau kita di Singapura, rumah flat, turun blok sekarang, kat bawah tu ada perompak yang sangat berbahaya, kena hati-hati, kan? Polis pun kadang tak boleh kesan dia. Sebagai contohlah, kerana licik dia. Walaupun orang-orang tu yang beritahu dia seorang yang dipercayai, apa perasaan kita? Kita nak keluar rumah pun bahaya. Ya, walaupun waktu siang. Sebab mungkin kita pun boleh terkena, kan? Maka begitulah. Sebagai contoh. Itulah keadaannya. Nabi SAW adalah insan yang mulia, seorang yang jujur sekalipun, bahkan jujur lagi, benar lagi dibenarkan perkataannya, dah beringatkan kepada kita tentang peringatan tentang menjaga solat. Jangan sampai kita rugi. Maka hendaklah kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi SAW, hendaklah kita mengambil perkara yang serius tentang perkara ini. Jagalah solat kita. Moga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjunjung perintah-perintahnya, insya-Allah. Jadi, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesimpulan daripada perkongsian saya pada hari ini, pertama sekali hendaklah kita kena bermuhasabah diri kita sendiri tentang solat, tentang perkara solat, dan bermuhasabah. Pertama sekali kita kena faham bahawasanya inilah kaedah Nabi SAW mengajar para sahabat. Inilah kaedah, antara kaedah Nabi SAW mengajar umat, memberi galakan dan juga memberi peringatan. Ni Nabi SAW mengingatkan kita ni. Nabi SAW mengingatkan kita untuk kita jaga solat. Jadi jangan kita tak solat. Sebab apa? Solat itu, dengan kalau kita tak menjaga solat, iman kita dalam bahaya, agama kita dalam diri kita bahaya, kan? Jadi kalau kita sebelum ini kita banyaklah untuk kita tak solat, kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usahakanlah untuk kita solat, mana yang tertinggal tu usaha untuk solat balik. Yang kedua, baginda SAW beritahu bahawasanya, hadis yang kita baca, jangan kita solat dalam keadaan, jangan meninggalkan solat, jangan meninggalkan solat sengaja. Kalau terlupa terlalu cerita, keadaan terlupa dan cerita. Kalau terlupa, tersedah, ingat cepat kena solat. Walaupun walaupun kita sakit, hendaklah kita solat, usaha untuk solat. Sebab apa? Kalau sekiranya seorang itu meninggalkan solat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berlepas diri. Maksudnya Allah tak akan bertanggungjawab tentang apa hamba dia akan buat. Maksudnya dia akan buat dengan apa seorang hamba itu suka. Lepas tu di akhirat nanti siksaan dia sangat keras, kan? Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Dan yang ketiga ialah orang yang
tinggalkan solat, ini muhasabah untuk kita bersama. Sebenarnya dia telah kehilangan, kalau dia sengaja tinggalkan solat, sebenarnya dia kehilangan family dan harta dia. Kalau kita rasa memang sangat menyedihkan, hilang harta, hilang family. Hilang family itu sama ada hilang selama-lamanya atau hilang sekejap. Dia sedih sangat, kan? Itulah sebenarnya keadaan solat lebih teruk lagi. Jadi seorang itu kena bertekad doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita di kalangan orang-orang yang melaksanakan perintahnya solatnya. Jadi moga muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang dikongsikan pada hari ini kita dapat sama-sama ambil pengajaran untuk kita menjaga solat kita, dan kita sampaikanlah kepada saudara kita tentang kepentingan solat supaya mereka juga dapat solat bersama kita. Kalau kita tak dapat di masjid sekarang ni, solat di rumah, ajak satu family, anak-anak, isteri solat bersama. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah lah berkatilah hidup kita di dunia dan akhirat. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kekurangan, kita minta maaf atas kekurangan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga maafkan saya. Dan kita sudahi majlis kita dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.